Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, so untuk hari ini kita akan bincangkan satu topik yang agak menarik, iaitu mengenai blok dunia dan juga perang dingin. So apa ini blok dunia? Apa ini perang dingin? Lepas ini saya akan terangkan okey, apa itu blok dunia, dan daripada blok dunia ini dia akan membawa kepada perang dingin. Okay. So kita tengok dahulu sebelum kita pergi go through one by one. Apa itu blok dunia dan apa itu perang dingin. Dan kalau kita tengok dalam slide saya itu, bila kita nak belajar tentang blok dunia, okay, ada 3 perkara yang kamu kena tahu, iaitu yang pertama adalah mengenai kemunculan komunis dan juga kapitalis. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita akan belajar dalam video ini juga adalah mengenai perang dingin itu sendiri. Apa itu perang dingin? Perang dalam peti sejuk ke? Perang dekat Antartika ke? Perang masa musim salji ke? Lepas ni kita akan tengok. Okey, yang ketiga adalah dunia ketiga. Ada pula dunia ketiga. Kita dunia dah satu, tiba ada 3 dunia pula. Nanti kita akan tengok apa itu dunia ketiga. Okey. Pertama sekali, kita akan tengok mengenai apa itu blok dunia. Okay, dan kalau tengok kat situ, penerangan dekat situ, blok dunia dan perang dingin muncul selepas kepincangan rundingan Perang Dunia Kedua. Kalau tengok dekat situ, okey, peristiwa blok dunia ini berlaku selepas berlakunya Perang Dunia Kedua. Siapa nak tahu tentang Perang Dunia Kedua? Dalam video sebelum ini saya dah terangkan apa itu Perang Dunia Kedua. Jadi bila berakhirnya Perang Dunia Kedua, berlaku kepincangan dalam rundingan pendamaian Perang Dunia Kedua. Dan bila ada kepincangan ataupun benda yang tak settle dalam perundian damai Perang Dunia Kedua, itu yang membawa kepada blok dunia dan juga perang dingin. Okey, blok dunia, apa itu blok dunia? Okey, blok dunia adalah satu usaha negara-negara yang sehaluan bersatu bertindak demi kepentingan bersama. Maksudnya negara-negara yang ada matlamat ataupun haluan yang sama, ideologi yang sama, akan create atau bina satu blok mereka. Negara yang ada haluan dan juga pemikiran dan ideologi yang berlainan dengan blok satu ni, mereka akan wujudkan blok mereka yang tersendiri. Okey. Dan blok dunia muncul melalui pelbagai bentuk seperti ekonomi, politik dengan geografi. Maksudnya perbezaan dari segi politik. Satu politik yang sama dan geografi yang sama dan juga ekonomi yang sama, orang kata ideologi ekonomi yang sama akan membentuk blok blok mereka yang tersendiri. Blok ni kita boleh kelas sebagai macam geng. Okey, geng. Blok dunia ni macam geng. Ada satu geng pertama, geng yang kedua dan sebagainya. Okay, blok dunia terbentuk semasa Perang Dingin yang berasaskan geopolitik. Bagaimana nanti saya akan terangkan. Perang Dingin ini berlaku antara 2 blok. 2 blok yang berbeza. Okey, blok apa dengan blok apa saya akan terangkan selepas ini dalam Perang Dingin. Okey, so itu adalah perang dunia, blok dunia. Okey, so saya nak tunjukkan dengan lebih mendalam lagi apa itu blok dunia. Okey, senang kalau saya tunjukkan peta dunia. Kalau tengok kat situ, so ini adalah peta dunia. Buat siapa yang tak tahu, ini adalah peta dunia. Okey, siapa yang tidak tahu tu. Okey, so ini adalah pembahagian blok dunia. Okey, yang warna biru itu, okey, yang warna biru itu tengok yang pertama Amerika Utara, kita ada benua Eropah, kita ada Jepun dan juga Korea Selatan, kita ada Australia dan juga New Zealand. Nampak tak? Negara-negara yang warna biru, mereka mempunyai pemikiran dan ideologi yang sama, iaitu ideologi kapitalis ataupun blok kapitalis. Apa ini blok kapitalis? Lepas ini saya akan terangkan. Okey, itu adalah blok kapitalis. Okey, kita pergi pula kepada negara-negara yang berwarna merah, seperti USSR, Soviet Union, China dan juga Korea Utara. Ini adalah blok yang kedua, kita gelar sebagai blok komunis. Satu ideologi yang berbeza dengan kapitalis, mereka membentuk blok yang berbeza, iaitu blok komunis. So kalau kau tengok kat situ, ada pula warna color kuning tu. Color kuning ni apa benda pula? Ada blok yang ketiga ke? Yang color kuning kita panggil sebagai
Okey, Amerika Selatan, benua Afrika dan juga kebanyakan negara-negara Asia. Negara-negara yang warna kuning ini termasuk dalam blok berkecuali ataupun kita panggil sebagai dunia ketiga. Sebab warna biru adalah dunia pertama, blok kapitalis. Yang warna merah adalah dunia kedua, blok komunis. Dan yang warna kuning adalah blok yang ketiga ataupun kita panggil sebagai blok berkecuali ataupun dunia ketiga. Apa beza antara warna biru, merah dengan kuning? Lepas ini bila kita pergi dengan lebih mendalam dalam video saya, kamu akan dapat tahu apa itu blok Amerika, blok komunis, blok kapitalis dan juga blok berkecuali. Okey. So kita tengok yang pertama. Okey, itu adalah blok dunia. Sekarang kita akan belajar mengenai dua blok utama, iaitu blok komunis dengan blok kapitalis. So ianya adalah antara dua negara, iaitu kapitalis dan juga komunis. Dan dua blok inilah yang terlibat dalam perang dingin. Okey, dua blok ini yang berbeza pendapat, berbeza ideologi, semua tak nak. Okey, kalau negara ini buat A, negara ni buat B. Kalau negara ni buat C, negara ni buat D. Maksudnya mereka memang tak gam, macam minyak dengan air. Okey, so itu antara dua blok yang berbeza, blok kapitalis dengan blok komunis. So kita tengok blok kapitalis tu. Blok kapitalis dulu, apa ideologi yang dibawa ataupun yang digunakan oleh negara-negara blok kapitalis ini? Okey, yang pertama, sistem ekonomi dan sosial mereka cenderung ke arah pengumpulan ataupun keuntungan yang maksimum oleh individu. Okey, maksudnya sistem ekonomi dan sosial mereka bebas. Maksudnya negara-negara yang duduk dekat negara-negara kapitalis ini mereka bebas. Okey, mereka bebas untuk mengumpul kekayaan dan keuntungan mengikut cara mereka yang tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pengumpulan kekayaan tiada batasan dan tanpa perlu dikawal oleh pihak kerajaan ataupun raja. Maksudnya, sesiapa yang hidup dalam negara-negara kapitalis ini, mereka bebas untuk buat apa saja. Nak berniaga, nak kaya, nak buat perniagaan dalam bentuk apa-apa saja pun tidak ada masalah. Okey, kerajaan tidak ada hak untuk mengawal kekayaan rakyat-rakyat. Itulah negara kapitalis. Okay, dan ini yang orang kata benda yang negatif dia dekat negara-negara kapitalis ni adalah niat menghalalkan cara. Maksudnya kalau kamu duduk negara-negara kapitalis, kamu boleh buat apa saja asalkan kamu dapat kekayaan yang kamu nak, kamu dapat matlamat yang kamu nak. Maksudnya tiada batasan strategi asalkan matlamat kita untuk kaya, matlamat kita untuk keuntungan dapat dicapai. Tak kira lah kalau cara tu salah ke, cara tu tak salah ke, rasuah ke, orang kata penipuan ke, apa ke, tidak kisah. Yang penting money, duit yang paling penting. Maksudnya kat sini, kalau tengok poin yang keempat ini akan wujudnya kelas sosial. Maksudnya kelas orang kaya dan miskin. Maksudnya orang yang kaya akan menjadi lebih kaya dan orang yang miskin akan terus miskin. Itu adalah benda negatif yang berlaku bagi negara-negara yang masuk dalam blok kapitalis. Maksudnya orang kaya akan terus kaya sebab mereka fokus kepada keuntungan saja. Maksudnya mereka akan cari cara untuk mendapatkan keuntungan. Dan orang-orang yang miskin akan terus miskin. Macam mana boleh jadi peristiwa begini? Saya bagi situasi. Dalam satu syarikat, dekat negara-negara kapitalis ini, dia ada dua. Pemilik syarikat dengan pekerja. Pemilik syarikat ini matlamat adalah untuk memaksimumkan keuntungan macam saya cakap tadi. Jadi pemilik ini akan cuba apa saja cara asalkan dia dapat untung yang banyak dengan kos yang sedikit. Jadi pemilik ini ada hak untuk memotong gaji pekerja. Maksudnya contoh, dia paksa pekerja dia buat kerja 10 jam satu hari dengan gaji yang sikit. Dan benda ini tidak salah. Tidak salah bagi negara kapitalis. Tapi yang menjadi masalahnya adalah ia menindas golongan-golongan pekerja. Dan golongan pekerja inilah akan terus menjadi miskin dan terus miskin, dan golongan-golongan pemilik perniagaan inilah yang akan terus kaya sebab mereka fokuskan kepada keuntungan sahaja. Itu keburukan dekat sini.
bila kita ada pemahaman kapitalis, maksudnya kita akan wujud dua kelas. Orang kaya akan terus menjadi kaya, orang miskin akan terus menjadi miskin. Okay, so kita tengok dari segi politik sosial dia. Okay, bagaimana ciri-ciri negara kapitalis dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Kita tengok yang pertama dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Politik, sistem pemerintahan negara-negara kapitalis ini adalah sistem demokrasi. Apa itu sistem demokrasi? Sistem demokrasi adalah sistem pemilihan pemimpin yang menggunakan pilihan raya. Yang menggunakan idea pilihan raya. Maksudnya kita nak pilih pemimpin, kita kena guna pilihan raya, kena mengundi, baru kita boleh pilih pemimpin yang paling layak untuk menjadi pemimpin ataupun ketua negara. Ini saya cakap pemilihan pemimpin harus dilakukan melalui pilihan raya. Okey, so ini adalah negara-negara kapitalis menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Yang kedua, dari segi ekonomi, pemilikan perniagaan secara individu. Maksudnya kalau kamu ada duit, kamu nak berniaga, kamu boleh berniaga, tak ada orang nak halang. Okey, kamu nak guna apa-apa cara untuk memaksimumkan keuntungan syarikat kamu, boleh. Tak kiralah kamu nak kerah pekerja kamu ke, kamu nak bayar gaji sikit ke, yang penting kamu dapat money ataupun duit. Okey, itu adalah dari segi ekonomi. Yang penting kita harus maksimumkan keuntungan. Kita harus kumpulkan kekayaan. Kekayaan adalah bergantung kepada individu. Kalau kita ada usaha, kita boleh kaya. Okey, itu adalah prinsip dalam negara-negara kapitalis. Dari segi sosial, hak rakyat dan juga kebebasan individu. Maksudnya, sesiapa yang hidup dalam negara kapitalis ini, mereka bebas nak buat apa-apa saja. Maksud rakyat itu bebas untuk bersuara. Kalau mereka tak sukakan kerajaan, mereka boleh tukar kerajaan mengikut sistem demokrasi. Kalau mereka rasa kerajaan itu tidak orang kata tidak menjaga kebajikan rakyat, mereka boleh tukar kerajaan mengikut sesuka hati. Itu adalah kebebasan individu. Maksudnya sesiapa yang hidup dalam negara-negara kapitalis ini, kamu bebas untuk melakukan apa saja tanpa batasan, kecuali kalau benda itu melanggar undang-undang ataupun perlembagaan. Kalau benda itu selagi tidak melanggar perlembagaan ataupun undang-undang, benda itu boleh dilakukan. Okey, dapat? So itu adalah negara-negara kapitalis. Bagaimana pula ianya berbeza dengan negara-negara komunis? Komunis ni macam mana pula? Sekarang kita akan tengok. Okey, kadi warna biru kita berubah kepada warna merah. Okey, negara-negara komunis pula. Okey, sistem yang dijalankan oleh negara-negara komunis adalah sistem ekonomi yang sosial yang tertumpu kepada penubuhan masyarakat egalitarian ataupun tanpa kelas. Orang-orang daripada negara komunis ini, mereka cuba mewujudkan satu negara yang tak ada kelas. Okey, maksud semua orang rakyat itu sama. Okey, tak ada orang miskin, tak ada orang kaya, semua sama sahaja. Okey. Dan kawalan ekonomi sepenuhnya oleh pemerintah. Dan dalam hierarki masyarakat hanya ada dua golongan, golongan pemerintah dan golongan diperintah. Golongan kerajaan dan juga rakyat. Itu sahaja. Tak ada, dan golongan rakyat ini tak ada perpecahan. Kalau tengok sekarang, kalau negara kapitalis ada pemerintah, ada rakyat, dan rakyat ada miskin kaya, miskin kaya. Tapi kalau untuk negara-negara komunis, ada pemerintah, ada rakyat, dan rakyat ini semua sama. Tak ada yang kaya, tak ada yang miskin. Okey? Dan rakyat di bawah kawalan pemerintah. Maksud pemerintah yang mengawal semua yang ada dekat dalam negara tersebut, termasuklah rakyat dan sebagai rakyat, ekonomi, politik semua adalah atas kawalan kerajaan. Kerajaan yang menentukan rakyat buat apa. Kerajaan yang tentukan berapa gaji pekerja. Kerajaan yang tentukan rakyat dapat duit berapa banyak. Okey, sebab apa? Sebab nak memastikan semua rakyat dapat orang kata benda yang sama ataupun orang kata kelebihan yang sama. Okey, dan yang paling penting dekat negara komunis tiada kelas sosial. Maksudnya tak ada orang kaya, tak ada orang miskin. Okey, kita tengok dari segi bagaimana kita tengok ciri-ciri negara-negara komunis ni dari segi politik, ekonomi dengan sosial. Okey, yang pertama, sistem pemerintahan yang dijalankan dekat negara-negara komunis adalah pemerintahan diktator. Apa ini diktator? Diktator maksudnya semua kawalan adalah bertumpukan kepada kerajaan.
Kerajaan yang menentukan semuanya. Rakyat kena ikut. Kalau tak ikut, rakyat itu dianggap salah. Okey, rakyat kena ikut apa yang kerajaan suruh. Okey, dan kerajaan berkuasa sepenuhnya terhadap semua perkara yang ada dekat negara tersebut. Kena ikut, wajib. Okey. Dan dari segi ekonomi pula, kawalan perniagaan, kalau tadi negara kapitalis, kalau kamu nak berniaga, kamu bebas. Okey, kamu nak memaksimumkan keuntungan, bebas, tak ada apa-apa halangan. Tetapi negara-negara komunis, kawalan perniagaan adalah sepenuhnya milik kerajaan. Kerajaan yang tentukan ekonomi macam mana, nah, perniagaan bentuk macam mana. Okey, tak ada siapa yang boleh melebihi kekayaan negara. Maksudnya dekat dalam negara tu, negara komunis, tak ada orang yang boleh kaya, lebih kaya daripada kerajaan. Okay, dan rakyat tiada kebebasan untuk berniaga. Rakyat kena tunggu saja apa yang ditentukan oleh kerajaan. Okey, dari segi sosial tiada kebebasan bersuara. Maksudnya rakyat tidak boleh orang kata tidak boleh, kalau dia tak suka dengan kerajaan, dia tak boleh suarakan pendapat dia. Dia kena ikut saja kerajaan cakap apa. Kerajaan cakap A, kena ikut A. Kerajaan cakap B, kena ikut A. Kalau kamu ikut, kalau kamu bantah, kamu dianggap telah melanggar undang-undang negara. Okey, so dalam contoh, kalau kamu nak faham negara komunis dengan lebih mendalam, kamu pergi contoh negara Korea Utara. Korea Utara adalah contoh terbaik kalau nak menggambarkan negara-negara komunis. Okey, kalau tahu lebih lanjut apa itu negara-negara Korea Utara, negara komunis Korea Utara, kamu boleh Google. Sebab Korea Utara kalau tak termasuk dalam sejarah kamu. Nanti insya-Allah kalau saya ada video tentang ceritakan tentang general knowledge, okey, saya akan contoh sikit tentang Korea Utara. Okey. So itulah perbezaan antara kapitalis dan komunis. Dan dua blok inilah yang membentuk dunia pertama kapitalis dan dunia kedua komunis. Dan dua negara inilah yang membawa kepada perang dingin. Okey. So kalau nak tengok mengenai perang dingin, okey, kalau nak belajar lebih lanjut tentang perang dingin, kita jumpa di bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua saya akan terangkan mengenai perang dingin dan juga dunia yang ketiga. Okey, so jangan lupa, itu saja daripada saya, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah, bersambung di bahagian yang kedua. Okey, bye.